Semoga hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku kucup tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Assalamualaikum kepada semua yang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Suka Nisa nak ingatkan agar kekal duduk di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar dan pakai pelitup muka di mana saja anda berada. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan lazimkan penggunaan hand sanitizer atau gel pembasmi kuman. Baiklah Nisa, tadi sebentar tadi kita dah lihat profil kedua-dua guru yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi kita mempersilakan Ustazah Salina dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya dan juga Ustazah Nurul Nadia dari SMKP Taman Petaling. Assalamualaikum. Selamat pagi Ustazah. Selamat pagi. Seronok dapat jumpa lagi Ustazah-Ustazah berdua semua. Baiklah, kedua-duanya hari ini akan membentangkan dah macam nak berdebat, akan membincangkan tajuk di bawah mata pelajaran pendidikan Islam iaitu terbitnya Fajar Dakwah. Sebelum kita pergi kepada tajuk kita pada hari ini, saya mestilah nak ajak kawan-kawan saya. Dan hari ini kawan-kawan kita akan disertai oleh murid-murid dari kedua-dua sekolah ustazah-ustazah kita iaitu SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya dan juga SMKP Petaling, Taman Petaling. Mana kawan-kawan kita dah masuk kelas ke belum? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hai, baiklah kita ada rakan dari kedua-dua sekolah, jadi kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan mereka. Kita persilakan Faris untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Faris. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faris. Kelas 2 Wardah dari SMK Taman Datuk Harun. Baik, terima kasih Faris. Dan seterusnya kita ada Hafiz. Silakan Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Zarif, kelas 2 Wardah daripada SMK Taman Datuk Harun. Terima kasih. Seterusnya kita persilakan Dania Najiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdania Najiha binti Hariza dari kelas 2 Seri Pagi dan dari sekolah SMKP Taman Petaling. Baik, seterusnya kita ada Amalina Uzma. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Amalina Uzma, kelas 2 Seri Pagi bersekolah di SMKP Taman Petaling. Baik, seterusnya silakan Azlin. Assalamualaikum, nama saya Nurul Azlin dari sekolah SMK Perempuan Taman Petaling, kelas 2 Seri Pagi. Seterusnya kita ada Anis Izzati. Silakan Anis. Assalamualaikum, nama saya Anis Izzati dari kelas 3 Topas dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun. Baik, terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita dari kedua-dua sekolah SMK Taman Datuk Harun dan juga SMKP Taman Petaling. Jadi jom kita pergi ke video terlebih dahulu sebelum saya tanya ustazah-ustazah kita apa yang kita nak belajar pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Cara saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan mengamalkan apa yang baginda lakukan dan berselawat ke atasnya sekurang-kurangnya sekali pada setiap hari. Cara saya mencintai Rasulullah ialah dengan mencontohi sikap dan perilaku Rasulullah serta taat kepada perintahnya. Sebagai contohnya, bersedekah dan membaca Al-Quran.
Cara saya mencintai Rasulullah dengan membanyakkan membaca kisah-kisah Rasulullah dan beramal dengan sunnah-sunnah baginda, atau yang paling mudah ialah berselawat ke atas baginda. Cara terbaik untuk kita menunjukkan rasa cinta terhadap baginda ialah dengan mengamalkan sunnah dan petunjuk yang diajar oleh baginda. Dengan cara ini, insya-Allah kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat. Jika kita tidak mampu untuk melakukan kesemua amalan sunnah, lakukan yang mudah seperti membaca bismillah sebelum makan, membaca doa ketika bangun tidur dan sebagainya. Marilah kita bersama-sama mengamalkan amalan sunnah yang diajar oleh baginda. Baiklah, itu dia perkongsian daripada rakan-rakan kita berkenaan dengan cara-cara mencintai Rasulullah SAW, dan itu ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom saya nak tanya Ustazah Ustazah Nadia dahulu daripada SMKP Taman Petaling berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Baiklah Nisa, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Nisa, anak-anak dalam Google Meet dan juga di rumah, hari ini kita akan mempelajari satu kisah ataupun kita ingin mengambil iktibar daripada perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Islam berkembang sehingga ke hari ini Nisa. Baik, Ustazah Salina. Apa yang kita nak pelajari pada hari ini, Ustazah Salina? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nisa dan semua adik-adik di rumah, ya. Hari ini kita akan mempelajari satu perjuangan yang sangat hebat. Dan dengan perjuangan itu, kita mendapat satu nikmat yang paling besar. Nak tahu nikmat apa? Nanti sama-sama kita saksikan. Ya, baiklah. Yang di rumah pun jangan lupa untuk kekal menonton kami selama 1 jam ini kerana banyak perkara yang ingin dikongsikan sepanjang sesi pembelajaran kita. Dan rakan-rakan di Google Meet, adakah anda dah bersedia? Kalau dah bersedia, macam biasa bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, semua dah double thumbs up. Tapi kita akan berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama dengan Ustazah Salina dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya dan Ustazah Nurul Nadia dari SMKP Taman Petaling serta rakan-rakan saya dari kedua-dua sekolah. Rakan-rakan saya dah bersedia, yang di rumah diharapkan sudah bersedia sediakan pen dan kertas untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustazah, boleh kita mulakan? Boleh. Silakan Ustazah. Baiklah Nisa, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak tanya dulu pada anak-anak murid kita dalam Google Meet. Apakah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada umat manusia? Okey, siapa nak tolong Siapa Ustazah? nak cuba jawab, boleh angkat tangan. Azlin, silakan Azlin. Nikmat yang paling besar dalam diri saya adalah saya dapat beribadat dengan tenang tanpa gangguan, tanpa berperang. Alhamdulillah. Dapat beribadat dengan tenang. Okey, kita dengar seorang lagi. Seorang lagi kot. Seorang lagi. Siapa nak kongsikan? Amalina Uzma, silakan. Nikmat terbesar yang diberi kepada saya ialah mendapat rezeki makan dan minum sepanjang hari. Okey, alhamdulillah dapat rezeki makan dan minum sepanjang hari. Baiklah, anak-anak semua, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada umat manusia ialah hidayah, iman dan Islam. Okey, ini bersesuaian dengan
firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah, iaitu surah ketiga, ayat yang ketiga, yang bermaksud, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Jadi sesuai di sini bahawa nikmat, memang betul apa yang anak-anak perkatakan tadi, ya. Ada banyak nikmat dan nikmat yang paling besar, Nisa, adalah nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam. Ya. Itulah yang kita nak pelajari, bagaimana kita mendapat nikmat ini, ya, melalui satu yang disebut sebagai dakwah. Dan inilah yang kita nak belajar sama-sama ini. Okey. Seterusnya, Ustazah berdua mengharapkan di akhir sesi pembelajaran, anak-anak sekalian yang pertama dapat menjelaskan dakwah Rasulullah SAW secara sulit dan secara terang-terangan serta hikmahnya. Dan yang kedua, menjelaskan faktor dan bentuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, anak-anak sekalian dapat menjelaskan faktor kejayaan dakwah Rasulullah serta mengambil iktibar daripadanya. Baiklah. Dah bersedia semua murid-murid? Murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah. Ustazah harap anda semua bersedia. Ya? Senyum dah tu? Okey. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula apabila Allah menurunkan ayat ini, iaitu Al-Quran surah Al-Muddathir, iaitu surah yang ke-74 ayat 1 hingga ayat 5. Yang bermaksud, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi. Baiklah murid-murid, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ayat ini merupakan satu pesanan ataupun satu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar mula menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Dan Rasulullah telah melaksanakan apa yang dikatakan sebagai dakwah, iaitu mengajak ataupun memberi maklum kepada manusia tentang keesaan Allah. Murid-murid, mungkin kita nak tanya dahulu, ya Ustazah Nadia, kenapa agaknya, pada pendapat murid-murid yang ada di studio, ya, kenapa agaknya Rasulullah melaksanakan dakwah secara sulit? Betul. Ada siapa-siapa nak berikan pandangan? Silakan. Siapa nak berkongsikan? Okey, silakan. Kenapa Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara dan sulit? Rasulullah telah mengambil langkah peringkat pertama, berdakwah secara sulit. Ya. Okey, boleh tadi kita Azlin angkat tangan, Ustazah. Okey, Azlin. Ya, okey, silakan Azlin. Pada pendapat saya, baginda memulakan dakwah sulit terlebih dahulu supaya dakwah baginda dapat disampaikan dengan lebih teratur ataupun lebih berstrategi. Okey, bagus jawapan Azlin itu. Berstrategi. Lebih berstrategi. Okey. Ada siapa-siapa lagi nak cuba? Mungkin kita nak dengar satu lagi. Siapa lagi nak kongsikan? Boleh angkat tangan. Hafiz nak cuba? Silakan. Silakan Hafiz. Pada pendapat saya, Rasulullah SAW memulakan dakwah secara tersulit sebab supaya dakwahnya tidak ditentang oleh kaum musyrikin. Ya, supaya tidak ditentang sebab masih lagi peringkat awal pada masa itu. Kan? Ya, jom kita saksikan dakwah secara sulit ini dilaksanakan selama 3 tahun, ya. Dan pada masa itu umat Islam mereka berjumpa di lorong-lorong dan juga di lembah-lembah. Dan juga menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat markasnya, sebagai tempat mereka berjumpa. Dan kalau kita lihat pada fasa dakwah secara sulit ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dakwah kepada ahli keluarga yang terdekat dan juga kepada sahabat-sahabat rapat. Antaranya kalau kita lihat di sini, cuba lihat, keluarga terdekat baginda ialah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Siapakah Sayyidatina Khadijah? Iaitu isteri baginda sendiri. Yang kedua ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, iaitu sepupu baginda. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, iaitu pembantu baginda. Dan sahabat rapat baginda ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Okey, kalau kita lihat pula hikmahnya, hikmah dakwah secara sulit. Pertama, untuk memantapkan akidah umat Islam yang masih baru dengan ajaran Islam. Kedua, memastikan ajaran Islam dapat diterima tanpa gangguan. Dan ketiga, sebagai kemaslahatan dan menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Tak jauh beza dengan jawapan apa yang telah diberikan oleh Azri dan Hafiz tadi. Ya. Okey, tahniah. Okay. Seterusnya Nisa dan juga anak-anak sekalian, setelah Rasulullah menjalankan dakwah secara sulit selama lebih kurang 3 tahun, jadi Allah SWT menurunkan perintah kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan dakwah dengan lebih luas lagi. Ini bertepatan dengan surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang bermaksud, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Dan kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan dakwah kepada masyarakat. Jadi bertepatanlah dengan surah Al-Hijj ayat 94 yang bermaksud, oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa-apa yang diperintahkan kepada kamu, wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrikin itu. Seterusnya Nisa, kalau kita lihat bagaimana strategi Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah secara berterus terang. Baiklah, yang pertama, Rasulullah membuat pengucapan umum di Bukit Safa, yang mana Rasulullah memberi maklum kepada penduduk-penduduk di sekitar kota Mekah untuk datang ke Bukit Safa. Ini menyampaikan perintah kepada umat ketika itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Rasulullah mengambil peluang untuk bertemu dengan kabilah yang datang ke Mekah pada musim haji. Ini strategi Rasulullah, bertemu dengan kabilah-kabilah untuk melebarkan lagi dakwah Islam. Seterusnya, Rasulullah juga mengadakan jamuan. Rasulullah SAW menjemput keluarga Bani Muttalib untuk sama-sama dalam jamuan tersebut bagi menyampaikan dakwah Islam. Yang seterusnya, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Habsyah. Rasulullah meminta umat Islam untuk berhijrah ke Habsyah kerana Habsyah pada masa itu sultannya sangat lembut jiwanya dan boleh membantu, boleh berlemah lembut dan boleh menerima umat Islam pada masa itu. Kalau kita lihat kan Nisa, jamuan tadi kan, kalau kita nak buat sesuatu, kita nak menyampaikan sesuatu kepada rakan-rakan kita, bagus kan kalau kita buat jamuan? Betul. Mesti ramai yang datang. Betul. So ini satu amalan yang Rasulullah amalkan apabila nak menyampaikan satu maklumat, kita panggil untuk diberikan jamuan. Ya. Okey. So hikmahnya, kita tengok sekali lagi dan juga hikmah. Apakah hikmah bila Rasulullah ini berdakwah secara berterus terang? Yang pertama, dapat menyuntik semangat berdakwah dalam diri umat Islam. Sebab dakwah dah tersebar, jadi untuk menyuntik lagi, menghidupkan semangat umat Islam untuk sama-sama menyebarkan dakwah. Yang seterusnya, hikmah yang kedua adalah menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syiar Islam, di mana sahabat-sahabat yang telah memeluk agama Islam itu rasa bertanggungjawab untuk menyebarkan sama-sama dengan Rasulullah menegakkan syiar Islam. Ya, betul tu Ustazah, dan kita dapat lihat dakwah ini dimulakan oleh Rasulullah SAW di kota Mekah selama 13 tahun. 3 tahun secara sembunyi, secara rahsia, secara sulit, agar semuanya teratur, strategik, dan saya kira daripada situ kita dah tahu 10 tahun secara terang-terangan, dan akan ada, kita seperti yang kita tahu, kita belajar, ada banyak tentangan juga cabaran di mana apabila melakukan dakwah secara terang-terang ini mesti akan ada pihak yang susah nak terima atau yang menentang gerakan dakwah ini. Dan misalkan dalam dakwah secara berterus terang Rasulullah inilah dapat memberi keislaman kepada Saidina Umar Al-Khattab, Saidina Hamzah, Abdul Muttalib dan sahabat-sahabat yang hebat yang lain. Betul tu. Jadi yang di rumah diharapkan setakat ini anda masih mengikuti sesi pembelajaran kita. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. 12
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih sudi menonton teras di Didik TV KPM. Kita masih bersama dengan Ustazah Salina dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya dan Ustazah Nurul Nadia dari SMKP Taman Petaling serta rakan-rakan saya dari kedua-dua sekolah. Jadi kita nak teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Ya, alhamdulillah ya Nisa. Apabila Rasulullah mula berdakwah ya, maka pasti ada tentangan. Betul. Arab Mekah pada masa itu adalah merupakan satu pusat ibadat dan juga pusat aktiviti masyarakat Arab yang sangat terkenal ya. Apabila Rasulullah mula menyampaikan dakwah yang sangat bertentangan dengan pegangan asal mereka, jadi pastilah mendapat tentangan. Antara faktor-faktor tentangannya, minta murid-murid cuba perhatikan satu persatu. Kita ada faktor agama, faktor sosial, faktor politik dan juga faktor ekonomi. Faktor agama, masyarakat Arab pada masa itu berpegang kuat dengan kepercayaan nenek moyang mereka dan mereka menolak keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Faktor sosial pula, mereka berpegang kuat dengan semangat perkauman dan mengamalkan perhambaan serta menolak persamaan taraf. Dari segi faktor politik pula, golongan bangsawan dan kaya tidak mahu kehilangan kuasa dan melihat ajaran Islam sebagai satu ancaman bagi mereka. Faktor ekonomi pula, golongan pemukil dan peniaga berhala merasakan ekonomi mereka akan terjejas. Murid-murid, kalau kita teliti faktor-faktor ini, kita lihat masyarakat Arab pada masa itu ada satu sifat yang mereka pegang. Agak-agaknya lah kalau murid-murid boleh berikan pandangan ataupun berikan pendapat, apa agaknya satu sifat yang dipegang oleh masyarakat Arab ini. Walaupun sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang terkenal dengan akhlaknya yang baik. Malah sejak kecil lagi masyarakat Arab kenal bahawa Rasulullah adalah seorang yang jujur sehingga digelar Al-Amin. Apabila Rasulullah menyampaikan satu perkara, mereka yakin. Tetapi apabila Rasulullah membawa kebenaran Islam, mereka menolaknya. Apa agaknya satu sifat yang mereka pegang sehingga mereka menolak dakwah Rasulullah? Boleh kita dengarkan pandangan mana-mana murid yang ada di dalam studio hari ini? Silakan. Siapa nak kongsikan? Boleh angkat tangan. Okey. Ada? Siapa tu? Ada nak kongsikan? Kalau tak, kita panggil nama. Okey. Apa agaknya satu sifat yang dipegang oleh masyarakat Arab pada masa ini? Okay, ada siapa-siapa yang nak kongsikan? Saya nak tanya nampak Najiha. Tu. Ada nampak Faris angkat tangan. Silakan Faris. Faris. Silakan Faris. Selamat Najiha. Silakan Faris. Sifat sombong. Sifat sombong. Sifat sombong ya. Sifat sombong inilah yang menyebabkan kita binasa. Kerana sifat sombong ini dimulakan oleh siapa? Oleh iblis. Iaitu apabila Allah mencipta Adam dan meminta malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud tetapi iblis tidak mahu sujud. Kenapa? Kerana dia aba wastakbar, iaitu sombong dan angkuh dengan kehebatan dan kedudukannya. Jadi berhati-hati dengan sifat sombong kerana sifat ini boleh memakan diri kita dan menjadikan kita orang yang rugi, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya anak-anak sekalian, kita akan melihat pula bagaimanakah bentuk-bentuk penentangan yang dimulakan oleh kaum musyrikin. Okey, baiklah, yang pertama, mereka ini menggesa bapa saudara Rasulullah iaitu Abu Talib agar menghalang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka telah mencuba pelbagai cara, tidak berjaya. Rasulullah masih teguh dengan pendirian Rasulullah. Jadi mereka memintalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah untuk memberikan nasihat
kepada Rasulullah. Yang seterusnya, mereka ini juga memburuk-burukkan Nabi dan juga dakwah Islam. Mereka menyebarkan dakwah-dakwah yang mengatakan Rasulullah ini penipu. Ada sampai kaum musyrikin ketika itu mengatakan Rasulullah ini mereka-rekakan cerita khayalan Rasulullah SAW. Seterusnya, setelah tidak berjaya memburuk-burukkan mengeji, mereka juga cuba untuk menawarkan pangkat, harta dan juga wanita. Ini adalah ujian yang terbesar bagi manusia. Jika kita tawarkan pangkat, harta dan wanita, mungkin kita akan tergoda kan. Tapi Rasulullah masih lagi teguh keimanan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mereka ini juga cuba menyakiti dan menyeksa umat Islam. Itulah yang diseksanya sahabat-sahabat Rasulullah seperti Sumayyah dan juga Bilal bin Rabah. Seterusnya, yang kelima, mereka meminta berkompromi dengan ajaran mereka. Sebagai contoh, waktu petang umat Islam menyembah Allah SWT, mungkin malamnya menyembah berhala. Mereka meminta kompromi sebegitu, tapi Rasulullah menolak sekeras-kerasnya. Dan yang terakhir, mereka mengambil cara untuk memulau Nabi dan keluarga Bani Hashim, sehinggakan keluarga Nabi ini terpencil dan tidak ada kekurangan makanan dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk penentangan. Ada 6 semuanya contoh yang diberikan. Dan satu lagi bentuk penentangannya ialah mereka mengancam untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat kalau kita lihat betapa peritnya perit jerih yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam memperjuangkan Islam. Mereka telah disakiti, diseksa bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, tetapi bertahun-tahun. Namun keseksaan, kesakitan yang dialami tidak menjadikan Rasulullah goyah. Malah keazaman dan juga keimanan mereka semakin meningkat. Kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat Arab tidak dapat digambarkan oleh kemanusiaan manusia. Sangat-sangat zalim. Pelbagai bentuk penyiksaan yang telah mereka lakukan yang tidak mampu untuk kita gambarkan. Dijemur di tengah padang terik matahari, ditindih badannya dengan batu yang besar, diheret dengan kepala dengan rantai, diheret di atas padang pasir yang berbatu, diselam di dalam air yang panas. Malah ada yang mati kerana ditusuk dengan tombak. Dan apabila pembesar-pembesar Quraisy berbincang untuk mengadakan satu perjanjian ataupun suatu memorandum yang mereka tulis dan mereka gantung di pintu Kaabah, di Kaabah, iaitu mereka ingin memulaukan Nabi Muhammad. Bukan sahaja Nabi Muhammad, tetapi juga umat Islam dan juga ahli keluarga Nabi Muhammad, iaitu Bani Hashim dan Bani Abu Muttalib. Tidak boleh ada sebarang bentuk hubungan, sama ada hubungan ekonomi ataupun sosial. Tidak boleh berniaga, tidak boleh diberikan makanan, tidak boleh ada apa-apa hubungan pun. Malah tidak boleh mengahwini ahli keluarga umat Islam ataupun ahli keluarga Rasulullah. 3 tahun berlalu, bayangkan murid-murid, dalam keadaan yang susah, tiada bekalan makanan, sehingga ada di kalangan umat Islam yang terpaksa makan daun-daun dan juga kayu-kayu. Malah yang sakit dan juga yang meninggal dunia juga ramai. Ada di kalangan para pembesar yang rasa terkesan dan rasa simpati. Mereka memberikan bantuan secara sembunyi-sembunyi atas dasar silaturahim. Dan pada tahun ketiga pemulauan, beberapa pembesar Quraisy yang tidak selesa dengan kezaliman yang amat zalim ini, mereka menyuarakan pendapat mereka kepada Abu Lahab dan Abu Jahal. Dan dengan nikmat dan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kertas perjanjian itu akhirnya telah musnah dimakan oleh anai-anai. Hanya tulisan yang berbaki ialah tulisan yang bertulis Bismikallah dan juga kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keadaannya, ya. Tetapi
Adakah itu menyebabkan Rasulullah patah semangat? Malah Rasulullah telah berjumpa dengan Abu Talib. Abu Talib berkata kepada Rasulullah yang lebih kurang, "Wahai anak saudaraku, engkau turutilah kata mereka. Janganlah biarkan aku dalam keadaan sukar untuk membuat keputusan." Tetapi apa kata Rasulullah? "Wahai bapa saudaraku, sekiranya bulan diletakkan, matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan dakwah ini, pasti aku tidak meninggalkan dakwah ini." Alhamdulillah, dengan dakwah dan pengorbanan dan sifat ketegasan Rasulullah itu, maka sampailah dakwah itu kepada kita dan kita dapat menikmati nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Baiklah Nisa dan anak-anak sekalian, jika kita lihat kepada populasi umat Islam hasil daripada dakwah Rasulullah SAW dan juga para sahabat, kita melihatkan yang warna hijau terang itu adalah populasi penduduk Muslim yang ramai. Dan juga jika kita lihat pada warna yang semakin pudar adalah populasi umat Islam yang minimum, semakin sedikit. Tapi secara kesimpulannya, umat Islam berada di setiap pelosok dunia. Dan juga oleh sebab itu, tokoh penulis yang terkenal Michael Hart memilih Rasulullah SAW sebagai tokoh dalam 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Pertama, tempat orang yang pertama dipilih berpengaruh adalah di dunia. Nabi Muhammad SAW. Bukan sahaja kerana dakwah Rasulullah ini, tetapi kerana sifat-sifat terpuji dan karakter Rasulullah yang hebat itu, maka Rasulullah dipilih sebagai tokoh nombor 1 berpengaruh di dunia. Okey. Cuba kita perhatikan pula apakah faktor kejayaan dakwah Rasulullah. Di sini kita nak minta murid, minta pandangan murid yang ada di studio. Dah bersedia semuanya? Macam serius saja tadi kan? Dia orang khusyuk tadi. Okey, cuba kita lihat ya. Antara faktor kejayaan dakwah Rasulullah ialah satu, keunggulan dan keindahan akhlak Rasulullah, ya. Yang kedua, keadilan dan persamaan dalam ajaran Islam. Dan yang ketiga, kebijaksanaan Rasulullah dengan berfikir secara positif dan bertindak secara strategik. Dan seterusnya, umat Islam mempunyai keyakinan dan semangat jihad yang tinggi. Baiklah, kita nak minta pandangan murid-murid kita. Okey. Berikan contoh keunggulan dan keindahan akhlak Rasulullah. Apa contoh? Contoh keindahan dan ketinggian akhlak Rasulullah yang murid-murid boleh kongsikan. Okey, dah bersedia murid-murid di studio? Boleh bantu bersama-sama, silakan. Siapa agaknya yang nak berkongsi? Yang pertama, aspek yang pertama dari segi keunggulan akhlak. Siapa mungkin nak nampak kongsikan? Dania senyum-senyum nak bagi pandangan dan juga mengongsikan. Okey, silakan Dania ya. Okey, silakan Dania. Rasulullah SAW seorang yang pemaaf. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang pemaaf. Ya. Apa yang berlaku? Walaupun masyarakat Arab Quraisy pada masa itu mengherdik, menyiksa dan sebagainya, tapi akhirnya Rasulullah tidak membalas pun. Malah memaafkan mereka semuanya. Betul. Mungkin kita nak dengar satu lagi kot. Ada siapa-siapa nak cuba? Ada lagi yang nak kongsikan? Ada lagi yang nak kongsi? Azlin, silakan Azlin. Ya, Azlin, silakan. Sifat Rasulullah yang boleh saya contohi adalah penyabar. Penyabar. Semestinya. Itu memang Allah. Semestinya. Kalau kita tak sabar, apa pun tak jadi. Betul. Ya? Jadi kejayaan dakwah Rasulullah, keunggulan inilah yang menyebabkan Rasulullah disegani. Dan juga faktor kejayaan dakwah Islam. Seterusnya kita melihat kepada iktibar yang boleh diambil daripada kisah dakwah Rasulullah ini. Sebelum itu, Ustazah Salina, kita nak tanyalah dulu kan kepada murid kita apakah iktibar ataupun cerita yang mereka ini kongsikan kepada kita, Nisa? Iktibar atau pengajaran yang boleh kita ambil dari kisah dakwah Rasulullah ini. Seronok saya nak dengar suara kawan-kawan saya ni. Di manakah suaranya? Siapa nak kongsikan? Siapa nak mulakan dahulu? Silakan Azlin. Aktif Azlin hari ni. Silakan. Amalina. Amalina ya. Tangan juga. Okey. Siapa dulu? Jadi Amalina ke Azlin nak mula dulu? Kita bagi Amalina lah. Okey.
iktibar yang dapat kita pelajari dari kisah ini, kita hendaklah sentiasa bersabar dalam apa jua situasi kita dan sentiasa mempercayai Allah bersama kita. Alhamdulillah. Betul. Panjang lebar penjelasannya. Bagus sangat tu. Dalam apa rasa yakin dengan Allah. Apapun situasi kita kena sabar dan yakin dengan Allah. Sebelum kita pergi ke jawapan kawan kita yang seterusnya, kita akan berhenti seketika. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih menonton Teras di Didik TV KPM. Sekarang kita tengah berbincang mengenai bahagian di mana kita belajar mengenai iktibar daripada dakwah dan juga penentangan yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Jadi jom Ustazah kita teruskan. Silakan. Baiklah Nisa, tadi rakan Nisa, Amalina telah berkongsi tentang satu iktibar yang dapat diambil adalah kesabaran. Betul. Kesabaran Rasulullah dalam menyampaikan dakwah dan kesabaran para sahabat dalam memperjuangkan dakwah Islam ini. Jadi boleh tak Ustazah nak dengar daripada anak-anak dalam Google Meet tentang contoh iktibar yang dapat diambil daripada para sahabat, kesabaran mereka setelah menempuh dakwah, disiksa oleh kaum musyrikin. Contoh penyiksaan yang dilalui oleh mereka. Okey, kita ada kawan-kawan kita. Saya kira Dania Najiha dah bersedia. Boleh ya Dania? Okey, silakan. Silakan Dania Najiha. Tokoh Bilal bin Rabah adalah antara golongan yang awal memeluk Islam bersama dengan Rasulullah SAW. Oleh kerana beliau seorang hamba, beliau diseksa oleh majikannya sendiri yang bernama Umayyah. Di tengah padang pasir yang sangat panas, beliau diikat lehernya dan ditelentangkan menghadap matahari dan dadinya ditindih dengan batu besar sehingga nafas beliau berasa sesak. Namun Bilal tetap teguh imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang mengatakan dengan Allah menyebut Ahad. Seterusnya Nisa, mungkin ada seorang lagi rakan kita. Saya kira Anis. Cerita Anis. Anis, silakan Anis. Sumayya, suami dan anaknya telah diseksa oleh tuannya. Mereka telah diseret dan dijemur di atas batu panas di bawah terik matahari. Rumah mereka dibakar dan akhirnya Sumayya mati syahid kerana ditikam dengan tombak. Subhanallah. Akhirnya. Terima kasih Anis. Syahid. Okey. Seterusnya. Mungkin kita terus lihat iktibar ya. Yang pertama, murid-murid semua, iktibar ataupun pengajaran yang boleh kita ambil ialah kewajipan berdakwah. Ya. Rasulullah menunjukkan kepada kita bahawa semua umat Islam wajib menyampaikan dakwah sebagaimana hadis Rasulullah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Seterusnya menunjukkan contoh teladan yang baik. Ya. Sebagaimana kita kena tunjukkan contoh teladan yang baik. Pepatah Arab ada mengatakan teladan lebih berkesan daripada ucapan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Tindakan kita lebih orang ikut berbanding dengan apa yang kita sampaikan atau kita cakap. Seterusnya, iktibar yang ketiga adalah memulakan dakwah dengan anggota keluarga kita sendiri. Maknanya orang terdekat kita. Orang terdekat dulu kita sampaikan dakwah kita ataupun kita nak buat perubahan melalui anggota yang terdekat dalam keluarga kita, sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Seterusnya kalau kita lihat ialah iktibar yang seterusnya ialah merancang
strategi dakwah. Ya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Yang bermaksud sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan tepat, terarah dan tuntas. Alhamdulillah, ini antara iktibar yang boleh kita pelajari daripada kisah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukannya melakukan sesuatu pekerjaan itu secara sembarono, tapi kita ada strategi dan juga langkah-langkah yang jitu untuk kita memastikan setiap kejayaan kita itu. Ada pepatah, ada para ulama ada menyebutkan ya, kebatilan yang dilakukan dengan terancang akan mengalahkan kebaikan yang tidak dilakukan dengan terancang dan tersusun. Ya, betul tu. Dan dapat kita lihat sekiranya apa pun kita lakukan dalam dunia, walaupun pada zaman masa kini, kita boleh ambil iktibar apa-apa nak lakukan atau perancangan mestilah strategik dan sentiasa sabar, fokus terhadap apa yang kita nak capai. Betul tak Ustazah? Betul Nisa. Ya. Okay, baiklah, seterusnya kita dah masuk kepada aktiviti Ya, kita. ini yang kita tunggu-tunggu tadi Ustazah. Okay, baiklah, kita minta anak-anak kita dalam Google Meet itu untuk kita bacakan soalannya Ustazah Nadia. Mereka mengisi ruang-ruang kosong silang kata ini. Anak-anak di rumah boleh mencuba menjawab dahulu. Okey, soalan yang pertama kita jawab dulu soalan yang melintang ya. Kita tanya dulu soalan yang melintang. Kawan-kawan bersedia ya semua? Kalau semua dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Syok sangat semua ni. Double thumbs up semua. Ya, okey, mereka dah bersedia. Jadi silakan Ustazah. Okey. Soalan yang pertama melintang. Lelaki dewasa pertama memeluk Islam. Lelaki dewasa pertama memeluk Islam. Siapa nak cuba jawab dulu? Dekat situ ada 8 tempat kosong. Ya, Faris, silakan Faris. Jawab Faris nak jawab. Okey, silakan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Silakan Faris. Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Okey, cuba Ustazah Nadia betulkah jawapannya? Jawapan Faris ya? Ya. Okey. Tik. Okey, ya betul. Tahniah kepada Faris. Terima kasih. Seterusnya, soalan kedua, wanita dan juga orang pertama yang memeluk Islam. Isa nak cuba ke? Siti Khadijah ya. Okey. Wanita dan juga orang pertama yang memeluk Islam. Ya, tapi kita tengok dulu jawapan saya betul atau tidak. Saya nak tengok Dania punya jawapan sama tak dengan saya. Sama tak dengan kakak Nisa? Silakan. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, iaitu isteri Rasulullah. Anda yakin? Bagus. Jawapannya lebih lengkap daripada saya. Okey. Betul. Ya, betul. Terima kasih dan tahniah Kak Dania. Dan juga Nisa. Seterusnya, wanita pertama yang mati syahid. Ini baru sebut tadi. Baru je cerita. Apakah jawapan yang ini? Sumayyah. Azlin cakap Sumayyah menjawab tu. Azlin, terima kasih. Cuba kita tengok. Okey, dah mula dengan S lah tu. Betul. Ya, betul. Seterusnya, soalan keempat, tempat pertama umat Islam berhijrah. Apakah nama tempat tu? Tempat pertama. Silakan Hafiz. Hafiz. Habsyah. Mari kita tengok jawapan Hafiz. Okey. Baik. Tahniah Hafiz. Okey, kita ada dua lagi tempat kosong. Dua lagi soalan yang berbaki, iaitu yang menurun. Yang pertama, kanak-kanak pertama memeluk Islam. Sini. Okay, siapa nak cuba? Silakan. Ibn Abi okey, dengar tu. Sayyidina Ali bin Abu Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita ambil nama ringkasnya saja. Ali. Okey, betul. Dan soalan terakhir, nama bapa saudara Rasulullah yang membela dakwah baginda. Siapa lagi yang belum jawab ya? Amalina, silakan. Okey, silakan Amalina. Abu Talib. Okey. Betul tak jawapannya? Alhamdulillah, semuanya betul. Mungkin anak-anak di rumah juga cuba menjawab dengan betul. Di rumah juga dapat menjawab dengan betul. Baiklah Ustazah, kita sebenarnya telah pun tiba di penghujung rancangan. Saya pun dari tadi sama je macam kawan-kawan saya, khusyuk je, senyap je kan. Tahu-tahu je masa telah pun mencemburui kita. Jadi tiba masanya untuk saya minta Ustazah berikan rumusan ataupun kata-kata akhir berikutan dari apa yang kita belajar hari ini, iaitu berkenaan dengan dakwah dan juga penentangan serta iktibar daripada zaman Rasulullah SAW. Dan kita mulakan dengan Ustazah Salina dari SMK Taman Datuk Harun. Silakan Ustazah. Okey, baiklah murid-murid. Ada murid-murid yang bertanya kepada Ustazah, adakah Ustazah, adakah dakwah ini kita semua kena buat? Ya, kita semua wajib buat. Dan dakwah ini
bukanlah seperti penceramah ya Betul, Nisa ya. ataupun ustaz-ustazah ke. Apa kata Rasulullah? Sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Dalam konteks anak-anak, mungkin anak-anak mengajak menegur adik-adik ke jom adik kita solat, itu pun sudah satu dakwah. Ataupun kita upkan status kita dengan perkataan-perkataan yang baik, mengajak kawan-kawan melakukan kebaikan, itu juga adalah dakwah. Jadi jom kita berdakwah, jom ajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Baik. Dan Silakan Nisa, Ustazah Nadia. Seperti mana juga Ustazah Salina sampaikan, bagi ustazah semua kita ni adalah pendakwah dan sebagaimana perintah Allah SWT dalam surah Al-As, kita semua kena berpesan-pesan dengan kesabaran dan juga berpesan-pesan dengan kebenaran. So kita semua jangan putus asa, kita tunjukkan akhlak yang terpuji juga, itu adalah satu dakwah. Betul tu. Terima kasih Ustazah Nadia, terima kasih Ustazah Salina. Kita pun telah tiba di penghujung rancangan dan memandangkan hari ini topik kita berkisarkan dengan tokoh Islam yang tidak asing lagi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nisa ada nak kongsikan apa yang Nisa baca dari hadis riwayat At-Tirmizi. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama manusia denganku di hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat padaku. Jadi jom sama-sama kita berselawat, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustazah Salina, Ustazah Nadia dan juga rakan-rakan saya dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya dan juga SMKP Taman Petaling. Terima kasih kawan-kawan kerana sudi bersama-sama kita. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت بدر أنت شمس أنت نور على نور أنت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت بدر أنت شمس. Didik TV KPM